Tajuk kumpulan kami ialah Isu-isu berkaitan Sekolah Agama Rakyat SAR di Malaysia. Ahli kumpulan kami ialah Husna Atirah binti Bukhari, Murni Nur Atikah binti Mustafa dan Nur Ain Atirah binti Muhammad Nazri. Pengenalan. Pendidikan ialah mengatur dan menambah ilmu pengetahuan sedia ada untuk kehidupan yang selamat. Manakala pendidikan Islam ialah usaha menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada masyarakat awam. Ilmu agama Islam meliputi aspek akhlak, syariah dan akidah. Agama Islam menekankan kepada penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan dalam Islam, pelaksanaan ibadah-ibadah khusus dan umum, dan memberikan panduan dalam membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri terhadap pencipta, manusia dan alam. Falsafah pendidikan bertujuan melaksanakan Islam dengan sempurna dalam segala urusan kehidupan, merangkumi ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, termasuklah pendidikan. Sekolah Agama Rakyat merupakan institusi pendidikan untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan. Matlamat pendidikan ialah menyediakan pelajar menjalani hidup murni dengan penuh tanggungjawab ke arah pembentukan sasiah Islam. Dari sudut lain, SAR dianggap menolak ilmu-ilmu moden sehingga mementingkan ilmu akhirat semata-mata. Kemunculan madrasah yang kemudiannya SAR nizami sebagai alternatif penyelesaian tujuan pendidikan. Definisi SAR. Sekolah Agama Rakyat asalnya dikenali sebagai madrasah atau sekolah agama di Malaysia. Sekumpulan tokoh agama Islam menyuarakan pandangan bahawa umat Islam perlu mengukuhkan kedudukan politik dan sosial ekonomi untuk maju ke hadapan. Mengikut catatan sejarah, sekolah agama adalah jenis sekolah pertama dalam sejarah pendidikan di Malaysia melalui sistem pondok. Namun, kedatangan orang Barat melunturkan peranan sistem pondok dan digantikan dengan sistem pendidikan akademik. Setelah mencapai kemerdekaan, sekolah agama rakyat kembali mendapat perhatian dalam kalangan rakyat. SAR dianggap sebagai sebuah organisasi kerana mempunyai matlamat, anggota, peraturan dan tanggungjawab penting dalam membangunkan individu. Sekolah Agama Rakyat mengajarkan agama iaitu pendidikan Islam dan cabang ilmu berkaitan dengan pendidikan Islam. Ilmu dalam pendidikan Islam. Dalam tradisi Islam, perkataan tarbiyah, ta'lim dan ta'dib yang bererti pendidikan, pembelajaran dan pembentukan budi pekerti. Manusia pada asalnya tidak tahu dan kosong daripada ilmu pengetahuan. Kemudian dengan izin dan rahmat Allah, Dia mengurniakan didikan dan pengajaran kepada manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Maksudnya, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Ayat ini menggambarkan bahawa Allah mengajarkan Nabi Adam
Segala nama benda yang terdapat di dunia yang bakal dihuni pengajaran ini adalah untuk kemudahan baginda dan zuriat baginda sehingga ke hari kiamat. Seterusnya, isu-isu yang berkaitan dengan SAR iaitu isu pemberhentian bantuan kewangan dan pendaftaran SAR. Kelemahan yang ketara dalam SAR ini ialah soal pentadbiran dan kewangan. Pentadbirannya terletak di bawah lembaga pengurus atau guru besar sendiri, dengan setiap sekolah ditadbir oleh pentadbir yang berbeza. Maju mundurnya sekolah ini adalah bergantung pada kebijaksanaan pentadbirannya. Begitu juga tentang soal kewangan yang menjadi utama di sekolah ini. Kewangan menjadi punca kepada segala kesulitan yang lain. Sumber kewangan sekolah ini hasil daripada derma atau wakaf, jurang yang dikutip oleh murid serta bantuan kerajaan negeri, majlis agama, zakat ataupun pusat daan pusat. Apabila peruntukan bantuan per kapita untuk sekolah agama rakyat SAR dihentikan pada bulan Oktober tahun 2002 oleh pihak kerajaan, seluruh warga yang berkaitan dengan institusi ini menjadi sangat terperanjat dan langsung tidak menduga akan tindakan itu. Sekalipun bantuan itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan peruntukan yang diberikan kepada sekolah menengah kebangsaan atau sekolah menengah teknik apalagi sekolah berasrama penuh, namun hal tersebut telah menyebabkan banyak SAR mengalami masalah kewangan yang teruk dan terpaksa tutup. Dalam hal ini, lazimnya mereka yang tidak pernah terlibat dengan SAR tidak akan pernah berasa suatu kerugian, malah berpendapat bahawa penutupan SAR itu adalah suatu langkah yang wajar. Tetapi bagi mereka yang pernah menjadi warga SAR pastinya sangat bimbang dan cemas jika penutupan itu benar-benar berlaku, kerana sekolah aliran agama sejak sebelum merdeka telah mendapat perhatian dan sambutan daripada masyarakat, bahkan telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam membimbing masyarakat Islam di Tanah Melayu. SAR juga sudah begitulah memainkan peranannya dalam perkembangan sistem pendidikan Islam di negara kita. Pendaftaran kemasukan pelajar baru di SAR seluruh negara pada awal tahun 2003 menjunam teruk. Malah pada 28 Februari 2003, iaitu ketika peringkat awal pembukaan sekolah didapati seramai 14,916 orang pelajar daripada 74,000 pelajar telah keluar daripada 268 buah SAR. Selain itu, beberapa buah SAR pula tidak dapat dibuka kerana kekurangan pelajar. Pada masa yang sama, tawaran daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kepada para guru yang mengajar di SAR untuk diserapkan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia dan mengajar di sekolah menengah kebangsaan telah memburukkan lagi keadaan. Seramai 1,937 orang guru yang sedang bertugas di SAR telah memohon tawaran berkenaan. Tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini menjadi rakyat semakin keliru tentang pendirian kerajaan terhadap SAR. Mengikut data yang terdapat dalam pangkalan data Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, bilangan penuntut yang memasuki SMAR telah meningkat sejak 10 tahun kebelakangan, 1986 hingga 1996. Namun selepas pemberhentian bantuan per kapita pada Oktober 2002, penuntut SAR telah merosot teruk. Sekolah agama rakyat selamanya menghadapi masalah kewangan yang lumrahnya diketahui oleh semua pihak. Jika mempunyai masalah kewangan ini, maka sudah pastilah dengan sendirinya wujud masalah kekurangan guru, sama ada yang berkelayakan ataupun tidak. Kurang daripada itu, maka timbul pula masalah bangunan sekolah, perumahan pelajar, persekitaran yang tidak sesuai dan sebagainya. Semua ini akan menjejaskan pencapaian ilmu dan akhirnya akan mengecewakan kaum bumi putera itu sendiri. Hal ini menjadikan sebahagian daripada SAR masih ragu untuk menerima tawaran kerajaan menjadi sekolah agama bantuan rakyat SABK. Lebih-lebih lagi, tawaran pengambil alihan ini terpaksikan dasar politik. Daripada pengambil alihan itu,
maka telah wujud kelemahan dalam proses pengambilalihan itu yang akhirnya didapati bahawa tidak ada pengiktirafan sijil agama kepada sekolah yang diambil alih itu. Dualisme dalam pendidikan. Dualisme ialah kurangnya integrasi antara ilmu Islam dengan ilmu keduniaan. Sebagai contoh, pelajar yang belajar di sekolah agama akan hanya menjadi guru agama, manakala pelajar yang bersekolah di sekolah kebangsaan hanya menjadi kumpulan umat Islam yang cetek ilmu agamanya. Penjajah Inggeris berusaha mewujudkan dualisme dalam penubuhan sekolah vernakula Melayu. Pada mulanya, usaha penjajah Inggeris menghadapi kegagalan. Namun, penjajah Barat, Skinner, menggabungkan sekolah vernakula Melayu dengan pelajaran Al-Quran pada waktu petang. Orang Melayu mula menghantar anak mereka ke sekolah. Pada hakikatnya, kelas Al-Quran itu lebih kepada hanya menutup sistem pendidikan yang bersifat sekular oleh penjajah Inggeris. Barat dan Orientalis sedaya upaya menghalang pendidikan di sekolah rakyat. Mereka mengatakan bahawa bahasa Arab sebagai kuno dan tidak bertamadun dengan tuduhan bahawa kamus-kamus Arab sebagai tamadun yang tidak mampu menjelaskan istilah ilmiah yang dilahirkan oleh perubahan zaman. Penggunaan tulisan Jawi juga dianaktirikan hanya kerana SAR sahaja yang masih aktif mempertahankan tulisan itu. Ramai dalam kalangan sarjana Islam menyedari pendidikan sekular ini menyebabkan kemerosotan akhlak dalam kalangan generasi muda Islam. Konsep dualisme ini menyebabkan pendidikan agama Islam terbatas kepada pencapaian maklumat agama yang sempit. Kesannya, lahirlah kelompok yang mencemooh agama dan melahirkan dua kelompok manusia yang berlainan corak pemikiran dan tindakan. Lemah akidah dan pegangan terhadap nilai Islam, serta melahirkan golongan Muslim yang lemah dalam kepimpinan dan tidak bermoral. Terdapat juga dalam kalangan orang Islam sendiri yang tidak bersetuju dengan pendidikan yang hanya menekankan ilmu agama di sekolah agama dan pondok. Mereka menyatakan bahawa perlunya sistem pendidikan yang mengintegrasikan apa yang dikenal sebagai ilmu agama dan ilmu duniawi, supaya manusia yang lahir akan mempunyai kecerdasan mental dan perspektif Islam, tetapi juga mempunyai budi pekerti, jiwa yang luhur dan akhlak yang utama. Isu dualisme ini terbukti semakin meruncing dalam pendidikan kebangsaan, khususnya apabila melihat penghayatan akhlak dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Atira binti Bukhari, nombor matrik 046127. Okey, hari ini saya akan membentangkan yang berkaitan dengan sekolah agama rakyat. Yang pertama iaitu isu sumbangan SAR dalam pembangunan dan perkembangan. Okey, memandangkan sistem pendidikan di Malaysia ini masih mengamalkan sistem pengurusan berpusat, yang mana ianya mudah membawa kepada kerenah birokrasi yang tinggi. Sebagai contoh, sebuah kementerian mengarahkan kuasa kepada jabatan. Jabatan mengarahkan sesuatu arahan kepada pejabat pendidikan daerah dan barulah sampai ke sekolah. Okey, ini bermakna sekiranya sesuatu arahan yang telah diputuskan, ia akan melalui dua peringkat organisasi, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Perselisihan besar boleh berlaku dalam kedua-dua peringkat ini sebelum sampai ke pihak sekolah. Dalam konteks perselisihan dan konflik boleh berlaku antara Japin dengan bahagian pendidikan di Jabatan Agama Islam Negeri. Okay, manakala sekolah-sekolah institusi pendidikan yang lain menikmati pembangunan infrastruktur dan kemudahan
yang pelbagai atas sebab sekolah tersebut didaftarkan dan mengamalkan kurikulum kebangsaan, sedangkan di sekolah agama rakyat juga mengamalkan kurikulum sejak tahun 1960-an lagi. Namun bantuan yang diberikan hanyalah bantuan per kapita sahaja, iaitu bantuan berasaskan bilangan murid dalam sesebuah sekolah. Hal ini menyebabkan perkara itu adalah sangatlah tidak adil kepada sekolah agama. Setiap yang berlaku pasti ada jalan penyelesaian. Cadangan penyelesaian dari perspektif dakwah iaitu terbahagi kepada 3, iaitu pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan ilmu agama, seterusnya menghidupkan kembali sekolah agama rakyat, dan akhir sekali mengumpulkan dana bagi menampung kebajikan sekolah serta pelajar. Cadangan yang pertama itu pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan ilmu agama. Ilmu adalah alat penting kepada individu yang membentuk sebuah institusi keluarga dan sebuah masyarakat yang berperanan sebagai pembina sesebuah tamadun. Dalam hal ini, kefahaman mereka tentang melekatkan diri dengan pelbagai ilmu baru yang berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di samping itu, memantapkan diri dengan ilmu agama ataupun ilmu nakli yang disifatkan sebagai ilmu tradisional adalah amat perlu dalam sebuah kemajuan dan pencapaian material dan spiritual yang seimbang. Dalam worldview Islam, ilmu berkaitan erat dengan iman, akal, qalb dan taqwa. Tidak hanya merupakan satu pengetahuan yang terhimpun secara sistematis, tetapi ilmu juga merupakan suatu metodologi, di mana metodologi yang hak tentu tidak akan bertentangan dengan yang hak. Pendidikan bertujuan untuk menyamai iman yang mantap dalam diri, membina keyakinan yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah menyedarkan mereka bahawa anak-anak perlukan bimbingan awal di sekolah agama agar anak mereka ini menjadi insan yang berakhlak tinggi. Seterusnya iaitu cadangan yang kedua, menghidupkan kembali sekolah agama rakyat. Pengurusan dan pentadbiran Islam adalah satu aktiviti perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi berhubung dengan segala kaedah, peraturan, tanggungjawab dan tugas dalam sesuatu proses. Tauhid dalam pengurusan dan pentadbiran Islam ialah penyempurnaan amanah yang diterima manusia dari Allah Ta'ala sebagai hamba dan khalifahnya di dunia dengan mengejarkan amal saleh secara syura, iaitu perundingan dan kerjasama dalam organisasi. Tujuannya ialah untuk membina peradaban yang diredai Allah SWT berlandaskan ajaran tauhid dan bertanggungjawab menghapuskan al-fasad, iaitu seperti korupsi, penyelewengan, kerosakan, kezaliman dan penindasan, untuk menegakkan keadilan dalam organisasi dan masyarakat. Sekolah agama rakyat ini sangat-sangat diperlukan oleh pelajar untuk menuntut ilmu agama yang lebih mendalam. Sekolah agama rakyat ini mempunyai banyak subjek yang akan dipelajari, yang mana ianya secara langsung akan membentuk peribadi Muslim dalam diri pelajar. Kali ialah cadangan mengumpulkan dana bagi menampung kebajikan sekolah serta pelajar. Mengumpul dana ni supaya sesi pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar, untuk memberikan keselesaan kepada pelajar sekolah agama raya. Mengumpulkan dana daripada orang ramai supaya dapat menampung serba sedikit keperluan sekolah. Sambil itu membuat surat rayuan bantuan untuk kebajikan sekolah dan pelajar. Selain itu juga memberi nasihat kepada kerajaan seharusnya bersikap adil dalam memberikan sumbangan kepada sekolah-sekolah, terutamanya sekolah agama. Selain itu juga menegakkan prinsip keadilan sesama rakyat, yang mana bermaksud tidak menyeleweng dari petunjuk syariah dan nilai-nilai akhlak yang tinggi dan murni.
Oleh itu, sebarang peraturan yang dibuat ataupun tindakan yang diambil dalam pentadbiran negara hendaklah menjamin hak-hak rakyat dalam semua bidang kehidupan manusia. Dengan kata lain, tidak melakukan kezaliman kepada rakyat ataupun orang lain dengan berbagai cara yang tidak diharuskan oleh Islam. Prinsip keadilan inilah yang dapat melahirkan sistem pentadbiran yang cekak dan berkesan serta bersepadu, telus dan selamat. Sekian daripada saya. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pengurusan SAR di Malaysia memerlukan pemantauan yang lebih telus dari pihak berkuasa agama Islam negeri. Sebarang kelemahan dan kekurangan bagi mempoliskan pendaftaran dilakukan, pihak berkuasa agama Islam negeri perlu membantu SAR terutamanya dari aspek pembangunan prasarana dan bangunan yang sering menjadi isu SAR di Malaysia tidak boleh didaftarkan. Di samping itu juga, bantuan yang berterusan dari pihak kerajaan persekutuan terutamanya dari aspek pembangunan prasarana dan pembangunan guru amat diperlukan bagi memastikan kelangsungan SAR terus terbela. Pengurusan yang lebih sistematik dan gabungan seluruh SAR di Malaysia di bawah satu institusi iaitu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diperlukan oleh SAR. Lantaran fungsi SAR itu sendiri yang berterusan membekalkan modal insan negara. Pelaksanaan SABK bagi mengatasi isu SAR bukanlah jalan terakhir kerana masih terdapat SAR yang bertahan untuk meneruskan perjuangan pertubuhannya. Sekian sahaja dari pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.